Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Cikgu Dan, Cikgu Zulhairi dalam Santai Matematik tahun 6. Lagi kita belajar apa? Ya, kita nak belajar tajuk ukuran panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey. Dalam tajuk penyelesaian masalah melibatkan ukuran panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, mari kita tengok. Okey, yang pertama sekali sebelum kita nak mulakan, kita nak tengok balik pertukaran unit ukuran panjang. Ada beberapa perkara yang penting yang mesti kamu ingat, wajib hafalkan. Okey, lagi dia. Okey, 1 cm bersamaan dengan 10 mm, 1 meter bersamaan dengan 100 cm, 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okey, kita tengok pula gambar rajah ni. Okey, ni. Ingat daripada besar bawa ke kecil. Okey, kalau yang atas ni kita tukar, maknanya kilometer nak tukar kepada meter. Ingat kilometer unit besar, nombor mesti kecil. Unit kecil, nombor jadi besar. Jadi bila nombor jadi besar, kita buat operasi darab. Kat sini 1000, yang ini 100. Okey, centimeter ke milimeter 10. Okey. Kalau milimeter nak tukar ke cm, ingat milimeter unit kecil, jadi nombor dia besar. Jadi bila nak tukar kepada unit besar, nombor jadi kecil. Jadi cikgu suka buat perumpamaan macam ni, lagi senang nak ingat. Ingat unit besar, nombor mesti kecil. Okey, kat situ kita lihat. Jadi kita buat operasi bahagi. Ikutlah. Okey, sebab kita bergantung kepada kat sini Okey, mari kita tengok. Yang ini pun satu hal lagi kamu kena hafalkan. Okey, setengah. Ni panduan utama, wajib kena ingat. Ini macam survey juga ni. 2 darab 50 bersamaan dengan 100. 4 darab 25. Ingat 4, 25. Kalau 2, 50. 5, 20. 10, 10. Kalau nak jadikan 100. Tapi kalau 8 ni khas untuk yang kalau 1000. Dia akan jadi 125. Mari kita tengok sini. Setengah 1/2 daripada 1000, kita akan dapat 500. Ingat 1/2 50. Ni untuk 100. Kalau yang ini untuk 1000, jadi tambah 1 kosong lagi, dia akan jadi 500. Kalau setengah kilometer, 1/2 kilometer bersamaan dengan 500. 1/4. 4 tadi 25, 250. 5 20 kan. 5 20 jadi 200. Sebab ini 1000. Kalau kita ambil yang meter pula nak pergi ke cm, dia akan jadi 20 lah. Ikut kesesuaian. Tapi kalau untuk 1/8, kalau 8 ingat 125. Okey. Seterusnya pertukaran jisim. Kita tengok jisim pula. 1 kilo bersamaan dengan 1000 gram. 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Okey, ni pun sama Kilo unit dia besar, jadi nombor dia kecil. Kalau gram kilo nombor dia besar, unit dia besar, nombor dia kecil. Jadi kalau gram nombor dia kecil, nombor dia kecil. Unit dia kecil, nombor dia besar. Jadi kalau daripada kilo nak tukar kepada gram, kita akan buat operasi darab. Tapi kalau gram nak tukar kepada kilogram, kita buat operasi bahagi. Nombor dia. Ini formula tadi lah. Okey, konsep dia sama je, nampak? Dia tak lari tau. Ni 2 50, 4 25, 5 220, 8 125. Ini untuk 1000. Ni semua untuk 1000 lah, tapi cikgu buat ni untuk 100. Okey. Jadi untuk sipadu cecair pun sama, tinggal lagi unit dia. 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Jadi konsep dia masih sama. Bila pertukaran unit tu, unit kecil besar nak pergi ke unit kecil, nombor mesti jadi besar, buat operasi darab. Kalau sebaliknya, buat operasi bahagi. Ni panduan dia lah untuk ingatan. Boleh nampak? 2 500, 4 25, 5 20, 8 125. Okey, bila dia jadi 1000, tambah di kosong ujung dia. Ini 100 kan? 50. Jadi kita tambah lagi. Okey, kita masuk ke soalan penyelesaian. Contoh yang pertama. Ini daripada buku teks kamu
Gambar di bawah menunjukkan isi padu air di dalam dua buah bekas R dan S. R 1/2 liter, manakala S 450 mililiter. Ni nampak 1/2. Ingat tadi 1/2, 2 berapa? 500 kan? Kita dapat dah. Puan Jim ingin menyediakan air gula. Dia melarutkan 180 gram gula ke dalam bekas R. Bekas ni. Anggarkan jisim gula dalam gram yang perlu dilarutkan ke dalam bekas S supaya kedua-dua bekas mempunyai kepekatan gula yang sama. Jadi dia dah masukkan dekat sini, dekat R ni dah masukkan 180 gram gula. Jadi sekarang ni S ni kita nak masuk berapa? Nak masuk sama ke 180? Tak boleh. Sebab sini 1/2 liter. Sedangkan sini baru 450 mililiter. Mari kita tengok. Cara yang pertama sekali, tukar dulu 1/2 ni tukar kepada mililiter. Dia dah jadi 1,500. Okey, 1,500 bersamaan dengan 180. Jadi dia buatkan operasi bahagi dulu. Dia bahagi dengan 10. Bila sebelah mililiter bahagi 10, bila jisim ni pun dia bahagi 10. Jadi masing-masing dapat 150 mililiter, dia jadi 18 gram. Jadi kalau 150 nak pergi ke 450, kita akan buat operasi darab. Perasan tak? Kalau kita darabkan 150 darab dengan 3, kita akan dapat 450. Jadi automatik lah. Secara tak langsungnya 18 gram ni kita darabkan dengan 3, maka kita dapat 54 gram. Kita tengok cara kedua. Cara kedua pula, dia buat 1500 ml bersamaan dengan 180 gram. Jadi kalau 1 mililiter, kita bahagikan lah. Yang ini pindahkan ke sebelah kanan. Jadi sini operasi, kita tukar kepada operasi bahagi. Ini tanda bahagi. Kita bahagi, potong dulu. Sifar potong dulu. Ini dia terus buat. Sifar dia bahagi. Mula-mula sifar. Lepas tu 150 potong dengan 45 jadi 3. Jadi 450 darab dengan 3. Yang ini bukan. 18 ni darab dengan 3. Dapat juga jawapan 54. Okey. Boleh nampak tak ni? Ada dua cara. Cara macam ni boleh, macam ni boleh. Jadi anggaran jisim gula yang perlu dilarutkan dalam bekas S supaya kedua-dua bekas mempunyai pekatan gula yang sama ialah 54 gram. Jadi mana terpulang cara terpulang pada kamu, pada cikgu yang cepat dan tepat. Kita pergi kepada soalan contoh 2. Juga daripada buku teks kamu, rajah di sebelah menunjukkan jisim sebiji kek pandan berbentuk kuboid. Nampak ada kuboid ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Okey. Kek pandan itu dipotong kepada beberapa keping yang sama besar. Setiap keping kek itu berjisim 200 gram. Tentukan ukuran bagi sekeping kek yang dipotong. Mari kita tengok apalah kata nurse ni. 1.2 kilo sama dengan 1.2 kilo darab dengan 1000. Jadi maka kita dapatlah jawapan dalam gram 1200. Jadi kalau 1.2 kilo bahagi dengan 200, maka kita buat operasi bahagi kita akan dapat 6 keping. Macam mana dapat 6 keping ni? Yang ini konsep ni, yang ni dibagi dalam bentuk bahagi kaedah mansuh. Kalau kamu tak boleh buat mansuh, kamu boleh buat kaedah bahagi macam biasalah. Okey, macam ni. Tapi potong dulu siap-siap. Okey, kalau potong dulu siap-siap, potong sifar-sifar ni, kita dah tinggal 12 dengan 6. 12 bagi 6 tu dapat 6 keping. Okey, okey. Tak boleh buat bentuk lazim macam ni. Okey, terus. Okey, jadi kita dah dapat ada 6 potongan. Jadi yang penting kita mesti ada 6 kek kita kena ada 6 kek. Okey ni 1 2 3 4 5 6.
Tinggal lagi macam mana nak potong yang terbaik ialah mari kita tengok yang ni. Dia buat sisi dia 2, darab 2, tinggi 2, tepi dia 2. Dia nampak dia ada 4 kan? Dia bagi 2, dia potong terus. Jadi dia potong terus ini, dia dapat 2, jadi dapatlah ni. Okey, cara yang kedua ialah dia tak bahagi 2 kat tengah ni. Nampak ni 1 darab 4 darab 2. Dia terus bahagi dekat sini dalam bentuk 6. Jadi dia ambil 1 cm dekat sini, yang ini kekal 4 dengan 2 pun boleh. Soalan tanya, tentukan ukuran sekeping kek yang dipotong. Ini ukuran dia. Okey, selesai Okey, contoh 3 daripada buku teks kamu. Jisim badan Maria ialah 68 kilo. Dia mengalami masalah obes. Obes ni apa? Lebih berat badan berdasarkan jisim, tinggi dan umurnya. Okey, dia berusaha menurunkan jisim berat badannya dengan berbasikal. Dia kayuh basikal sejauh 3 km dan berjoging sejauh 2.5 km setiap hari. Okey, selama 4 minggu. Lama juga tempat ni. Selepas itu, jisim badannya telah susut sebanyak 5% daripada jisim asalnya. Hitung jisim badan Maria yang baharu. Okey, jadi dah timbang 68. Jadi berapa ni? 5% ni berapa? Mari kita tengok soalan penyelesaian. Apa yang dibagi? Jisim asal 68 kilo. Okey, lepas tu dia bagi juga 5% jisim badan disusut. Jadi kita nak cari jisim badan yang baru. Jadi operasi yang terlibat ialah tolak dan darab. Mari kita tengok. Cara dia, jisim asal ada 100%, jisim baharu 100%, tolak dengan 5%. Jadi jisim baru dia ialah 95%. Jadi 95% kita tukar kepada pecahan, jadi 95/100 kita darabkan dengan 68 kilo. Okey, jadi kat sini dia tukarkan dalam perpuluhan. Dia tukarkan kepada perpuluhan, kemudian baru dia darab dengan 68. Dia buat 2 digit. Darab 2 digit ni kalau cikgu ada rumah hantu buat. Jadi dia tak buat, dia letak sifar kat sini supaya tak keliru. Jadi darab macam biasa, 5 darab 8, 44 ke atas. Akhirnya dah selesai, darab dulu atas, darab bawah, kemudian ditambahkan dapat 64.6 sifar kilogram. Okey. Jadi jawapan dia ialah jisim badan Maria yang baru ialah 64.6. Okey, boleh jadi kita terus cari 95% ni. Kita tak cari 5 ni. Kalau cari 5 pun boleh, tapi maknanya kan kita kena tolak. Jadi kita tolak dekat dekat peratus, lagi mudah nak selesai. Contoh 4. Contoh 4 juga daripada buku teks. Wan Ina membeli sehelai kain yang panjangnya 14 meter berharga 210. Kain itu dipotong kepada 7 bahagian yang sama panjang. Okey, dia menggunakan 3 bahagian daripada kain itu untuk membuat alas meja. Berapakah panjang kain dalam meter yang digunakan untuk membuat alas meja? Soalan 1. 2. Hitungkan harga kain alas meja itu. Hitungkan harga kain alas meja itu. Okey, apa kita nak tengok? Maklumat. Yang pertama sekali kita nak tengok maklumat penting. Apa yang dia bagi? 14 meter kain, harga dia iaitu RM210. Lepas tu yang kedua dia kata 14 meter kain ni dipotong sama panjang kepada 7 bahagian. Okey, yang ketiga dia kata 3 bahagian buat alas meja. Okey, hanya 3 bahagian saja buat alas meja. Okey, jadi apa kehendak soalan? Kehendak soalan yang pertama, panjang kain alas meja. Yang pertama. Lepas tu pula, yang kedua, harga kain alas meja. Okey, kita tengok.
Panjang alas kain ialah 14 meter. Jadi kita tahu bahagi kepada 7 bahagian, jadi bahagi kepada 7. Dah bahagi kepada 7, kita dapat satu bahagian, kemudian baru kita darab dengan 3. Jadi 14 bahagi 7 dapat 2 meter, kemudian kita darab dengan 3, maka kita akan dapat 6 meter. Okey. Jadi bagi harga pula 210 bahagi dulu dengan 7 bahagian. 7 kan. Kemudian kita darabkan dengan 3. Bahagi dengan 7 dapat 30. Jadi 30 darab dengan 3 kita dapat RM90. Jadi panjang kain, nak jawab soalan ni, panjang kain untuk buat alas meja ialah 6 meter dan harganya ialah RM90. Okey, jelas yang ini kaedah ni ada orang buat dalam bentuk pecahan. Boleh juga sebab bahagi ni sama dengan pecahan boleh juga 3/7. Dia buat 3/7. Kalau ikut dalam teks dia buat 3/7 darab dengan 14. Cikgu lebih suka macam ni, lebih kamu nampak lebih jelas. Okey. Dalam soalan dekat situ juga, dalam teks juga ada soalan. Di bawah ni kan, Puan Ina menggunakan baki kain itu untuk menjahit 10 helai sarung bantal yang sama saiz. Berapakah panjang kain untuk sehelai sarung bantal dan anggarkan harganya? Jadi sekarang ni kita nak tengok yang bahagian baki dia pula. Kalau tadi dia nak alas meja, sekarang nak buat sarung bantal. Mari kita tengok kat mana nak buat. Okey, daripada dapatan yang kita sebelum ni, jadi kita tahu bahawa untuk buat alas meja 6 meter. Jadi kita tahu asal nak 14 meter, kita tolak dengan 6 meter, maka kita dapat 8 meter. Jadi baki kain yang buat ni 8 meter. Soalan nak berapa panjang untuk sehelai. Kita tahu dia buat untuk 10 helai. Jadi 8 meter kita bahagikan dengan 10, maka kita dapatlah jawapan dia 0.8 meter. Kalau kita nak bagi jawapan dalam sentimeter, maka alih 1 titik perpuluhan kita dapat jawapan, alih 2 titik perpuluhan maka dapat jawapan 80 cm. Ni sama sama nilai. Okey, harga pula macam mana? Mari kita tengok harga. Harga asal kain ini adalah RM210. Jadi kita tolak dengan RM90 yang kita dapat tadi, maka baki duit yang ada ialah RM120. Kalau kamu tak boleh buat cara congak, buat bentuk lazim okey, RM120. Jadi sehelai sarung bantal, sebab nak cari sehelai, sebab dia kata bagi 10 kan, maka kita bahagi pula dengan 10. Jadi harga dia untuk sehelai, harga dia ialah RM12. Okey, RM12. Okey, kita tengok contoh 5. Banyak contoh cikgu bagi ni. Semua daripada buku teks. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan 3 tempat di sebatang jalan yang lurus. Okey, kita ada rumah Haziq, kita ada masjid dan pusat membeli belah. Kita tengok apa soalan dia. Haziq memandu dari rumah ke pusat membeli belah. Dalam perjalanan pulang, dia singgah solat di masjid. Perjalanan yang telah dilalui oleh Haziq menggunakan 2 liter petrol. Jika dia memandu dengan kelajuan yang sama, berapa liter petrolkah yang digunakan untuk jarak 1 kilometer? Okay, ingat kalau soalan penyelesaian masalah, suka cikgu ingatkan kamu baca 2 atau 3 kali supaya kita betul-betul faham dan kita boleh dapatkan maklumat penting. Okay, pertama sekali kita tahu ni ialah jarak dia, rumah Haziq pergi ke pusat membeli belah ada 15 km. Lepas tu dekat rumah Haziq ke masjid ialah 5 km. Ini panduan besar ni sebelum tu. Jadi apa kita kena buat?
cari dulu jumlah jarak. Kalau sini 5 kilometer, jadi ni jarak masjid ke pasaraya pusat membeli belah ialah 10 kilometer. Jadi jumlah jarak yang dilalui oleh Haziq bagi 15, dia bagi singgah sampai ke masjid 10. Jadi 15 tambah 10, 20 kilometer. Jadi jarak 20 kilometer bersamaan dengan 2 liter. Nampak sangat 2 liter ni. Okey, jadi kalau 1 kilometer, maka 2 liter bahagi dengan 25. Kita cari dulu untuk 1 kilometer. Kan? Dan kita tengok, dia dah bahagikan. Bahagikan 2 liter dengan 25 untuk dapatkan jawapan. Sebab dia nak dalam liter juga, maka kita tak perlu tukar. Tengok dia letak titik. Ingat kalau setiap kali nak buat bahagi, jangan lupa dia punya save. Ingat save. Ni cikgu buat save kahwin. 25. Jadi 2, 4 ni 25. Okey, 4 tambah. Semua nombor yang sebelah kanan dekat belah kiri belah sini mesti tambah dekat sebelah. Supaya kita akan dapat 4 tambah 1, 5. Yang sebelah sana salin. Okey, ingat Okey, jadi kita dah dapat 2. Dia tambahkan titik, letak tambah sifar-sifar. Kita dah belajar sebelum ni kan. Bila nombor tak ada titik, maka letak titik tambah sifar. Tak ada nilai, tak ada masalah. Jadi letak titik naik ke atas, sifar, lepas tu 20, turunkan 20, masih lagi tak dapat, turunkan, akhir dapat 200. Tengok ke sini. Kita ada 200 kat sini, maka 200 ni 8. Jadi dapatlah 0 perpuluhan, sifar 8 liter. Jadi jawapan dia ialah sebanyak 0.08 liter petrol digunakan oleh Haziq untuk jarak 1 kilometer. Ingat kan jawapan. Kalau anda kata dalam bentuk mililiter berapa ni? Alih 3 titik perpuluhan, maka kita akan dapat 80 mililiter. Okey. Contoh 6. Contoh yang terakhir. Rajah menunjukkan isi padu air 120 liter, iaitu 1/3 daripada isi padu tangki. Masa yang diperlukan untuk mengisi 120 liter air itu ialah 30 minit dengan kadar kelajuan air yang sama. Berapakah masa yang diperlukan untuk menentukan air di dalam tangki itu? Ingat baca 2 atau 3 kali supaya kamu faham. Okey, ni contoh 6 Okey, kita terus tengok apa maklumat penting. Okey, 1/2. Oh, ni ada kesilapan kat sini ni. Cikgu betulkan dulu. Ni 1/3. Okey, 1/3. Cikgu tak pakai ni pula. Okey, ni 1/3 1/3. Okey, 1/3 daripada isi padu tangki ialah 120. Itu maklumat yang pertama. Yang kedua, 120 liter memerlukan 30 minit. Okey, memerlukan 30 minit. Maklumat penting. Apa pula kehendak soalan? Soalan nak masa yang diperlukan untuk memenuhi air di dalam tangki. Jadi nak masukkan air dalam tangki ni, berapa masa dia yang diperlukan. Jadi yang pertama sekali, mula-mula kira isi padu air bagi satu tangki penuh. Yang ini baru 1/3. Jadi cara nak dapatkan je 1/3 daripada tangki 120. Jadi cara dia ialah kita tambah sini sebab kita nak hilangkan bahagi dekat sini 3 ni, maka kita buat operasi darab. Bila kita darab sebelah kiri, maka automatik kita akan darab sebelah kanan. Jadi 3 ni hangus dah habis, maknanya dapat 1 tangki itu bersamaan dengan 120 liter darab dengan 3. Maka dapat jawapan 1 tangki bersamaan dengan 360 liter. 360 liter. Okey. Cara yang pertama, ada 2 cara. Cara yang pertama,
Kalau 120 kita akan kalau darab dengan 3 maka kita akan dapat 360. Ni dah mudah cara dah ni. Kan 120 ni tadi darab dengan 3 kita dapat 360. Jadi kalau 30 minit darablah dengan 3 kita akan dapat 90 minit. 90 minit bersamaan dengan 1 jam 30 minit. Kamu jangan tinggalkan dalam minit ni. Sebab bila berlebih macam ni, maka kamu kena tukar kepada jam. Kalau tak tukar, kamu akan kehilangan 1 markah kalau kertas 2. Okay, ini cara yang pertama. Okay, cara yang kedua, dengan cara, cari 1 liter dulu. Jadi kalau 120 liter bersamaan dengan 30 minit, maka kita tukar dapatkan 1 liter, jadi 30 minit bahagi dengan 120. Potong sifar kita akan dapat 1/4. Jadi daripada 1/4 kita darabkan dengan 360. Jadi 360 bahagi 4 kita akan dapat 90. Maka jawapan dia 90 minit bersamaan dengan 1 jam 30 minit. Jadi apa jawapan dia? 1 jam 30 minit diperlukan untuk memenuhi air di dalam tangki. Okey, selesai. Jadi latih diri nak tengok kamu faham atau tak faham. Okey, ni daripada buku teks kamu, muka surat 130. Cikgu nak kamu hanya buat 2 sahaja. Tak payah banyak, buat 2 sahaja. Kita nak tengok uji kefahaman dulu. Okey, boleh buat sila jawab di dalam buku latihan, buku tulis, latihan dalam buku tulis. Okey. Terima kasih kerana menonton. Okey. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Okey, tukar yang warna merah kepada warna kelabu. Okey, jumpa cikgu di channel cikgu yang ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.